Rupa-rupanya sahabat semua, dalam ceramah 30 menit oleh Razman Zakaria ini dikatakan bukan hanya YB Hanayo yang difitnah, tetapi termasuk juga beberapa individu. Siapakah mereka? Ini yang menarik untuk saya kongsikan, dan apakah fitnah yang dilemparkan oleh Razman Zakaria ini. Jadi kerana itu rakyat menggesa supaya Razman ini disaman sebanyak 1 bilion ringgit. Bukan lagi 100, tapi 1 bilion ringgit, kerana yang difitnahnya itu mempunyai jawatan yang tertinggi di dalam kerajaan kita, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membawakan anda siapa-siapakah individu yang difitnah oleh Razman ini, dan apakah fitnah yang dijajah oleh Pesuruhjaya PAS Perak. Jadi sekali lagi, tanpa membuang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Rupanya ramai lagi kena kutuk dalam video penuh ucapan Razman Zakaria. Jadi mari kita lihat antara kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Perak ini. Video ucapan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang berdurasi lebih panjang sekitar 6 minit tular di media sosial. Selepas beliau mendakwa ucapannya memfitnah YB Hanayo sebenarnya telah dipotong. Dalam video itu banyak perkara yang dibangkitkan oleh Adun Gunung Semanggol, termasuk memetik nama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sahrani Muhammad, dan juga Menteri KPKT Ngah Koming. Dalam ucapannya itu beliau mendakwa Koming akan meneruskan dasar penjualan arak di kawasan majoriti Melayu. Jadi itu antara kenyataan beliau yang tidak terbukti bahawa itu adalah satu perkara yang benar ataupun tidak. Dan hari ini Menteri KPKT Ngah Koming telah menyatakan dia akan meneruskan dasar penjualan arak di kawasan majoriti Melayu. Apa tujuannya? Ini kenyataan Razman ya. Nak jual arak dengan orang Melayu ke? Dia tidak boleh membuat dasar itu. Kalau saya dengan Sarani tak sokong, katanya. Hasil sebakan Ngah Koming hanya menyarankan pihak berkuasa tempatan PBT mengekalkan status quo berhubung jualan minuman keras di premis perniagaan tertentu atas tujuan keadilan. Beliau berkata, ketetapan itu bagi menjaga keharmonian dan hubungan antara masyarakat berbilang kaum selain mengelak dijadikan sentimen politik. Jadi jelas kenyataan daripada Razman itu berbeza dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri YB Ngah Koming. Sementara itu dalam ucapan sama, Razman juga didengar menempelak Ngah Koming dalam isu sambutan Christmas di kementeriannya. Jadi untuk rekod, KPKT yang terlibat nyanyikan lagu Christmas adalah pegawai daripada Sabah dan Sarawak yang majoritinya berketurunan Kadasan yang meraihkannya. Dan selain itu, wakil rakyat PAS berkenaan turut menyentuh isu bendera terbalik dan bendera Cina yang beberapa kali menjadi kontroversi. Perkara itu, Razman ini sudah pun memohon maaf, tetapi diulang sekali lagi. Kenapa? Begitu terdesaknya mereka. Selepas dia jadi menteri, katanya apa dia buat? Dia anjurkan sambutan Christmas. Ajak orang Melayu kita menyanyi lagu Christmas, sedangkan hal ini tidak boleh orang kita menyambut bersama-sama. Satu lagi, kenyataan jelas bahwa itu adalah satu fitnah. Dia kata dia ajak orang Melayu menyanyi. Yang menyanyi dan memberikan persembahan itu adalah orang Sabah dan Sarawak yang berketurunan Kadasan, dan mereka adalah beragama Kristian. Apabila mereka, katanya, DAP menjadi menteri, berlaku pula bendera terbalik. Apa tujuan bendera Malaysia terbalik? Tak pernah berlaku. Sebaliknya mereka mengibarkan bendera Cina. Betul ke tak betul, katanya. Bendera kita terbalik, bendera Cina dikibar dengan meluas, katanya. Ya, jadi itu antara kenyataan ya daripada Razman ini. Video itu kemudian disusul dengan fitnah terhadap YB Hanayo yang menarik perhatian ramai, yang menganggap cubaan tindakan pemimpin PAS itu menanam jarum kebencian sudah berjaya. Mereka juga menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan segera terhadap pemimpin PAS yang dianggap melampau untuk menyebarkan sentimen perkauman dan kebencian. Dan antara perkara juga yang dinyatakan oleh beliau adalah apabila mengatakan
bahawa timbalan Perdana Menteri ya tidak melakukan apa-apa, dan juga Menteri Besar tidak membuat sebarang kenyataan. Itu antara satu perkara juga ya yang agak-agak membingungkan kita dengan kenyataan daripada Pesuruhjaya PAS Perak ini. Dia katanya dia tak boleh membuat dasar itu kalau Zahid dengan Sarani tak sokong. Adakah dasar itu dibuat sahabat semua? Tidak, perkara itu berlaku sudah sekian lama. Sejak kerajaan Barisan Nasional, kerajaan PIHES, kerajaan PAS dan Bersatu, dan juga kerajaan hari ini. Ya, dia perkara itu tetap sama. Ya, bukannya satu dasar yang baru. Kenapa dia menuduh Zahid dengan Sarani? Ya, katanya kalau mereka tidak sokong, ia tidak akan berlaku. Jadi jelas itu adalah satu tuduhan yang melampau, satu tuduhan yang tidak bertanggung jawab ya daripada pemimpin lebay PAS ini. Dan apa pandangan anda sahabat semua? Dan dalam masa yang sama juga saya ingin memberikan sedikit kenyataan terkini ya daripada Zahid Hamidi ya sempena perayaan Tahun Baru Cina ini. Zahid mengingatkan pemimpin ke tepi perbezaan politik dan kaum. Tetapi malangnya sahabat semua, di saat ya orang-orang Cina, pemimpin-pemimpin Cina, masyarakat Cina merayakan Tahun Baru Cina, malangnya adanya pemimpin-pemimpin daripada PAS seperti ini yang membuat tuduhan-tuduhan melampau, menghasut untuk membenci kaum ini terutamanya. Sedangkan bila mana mereka bersama-sama mengibarkan bendera, bersalaman, berpeluk dan menyatakan mereka akan bekerjasama dan belajar daripada negara komunis, tidak pula beliau cuba untuk menempelak pemimpin-pemimpin mereka seperti Hadi Awang dan juga Menteri Besar Terengganu. Tapi kalau orang lain buat, semuanya salah. Inilah yang kita boleh lihat bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Bukan kenyataan saya, tapi saya pinjam kenyataan daripada Muhyiddin Yassin. Katanya PAS itu adalah parti ajaran sesat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan pemimpin agar menjaga kepentingan rakyat tanpa mengambil kira perbezaan politik, agama dan kaum. Beliau berkata soal siapa yang menang lebih besar atau menang sedikit itu adalah perkara kedua, kerana yang paling utama adalah amanah yang perlu dilaksanakan untuk rakyat. Jadi sebagai ahli politik kita tidak boleh mempunyai warga yang berbeza-beza soal menang banyak atau menang sedikit, itu perkara kedua katanya. Yang penting apabila menang sebagai ahli parlimen atau adun, kita perlu menjaga kepentingan bersama. Rakyat tanpa mengira parti, politik, agama, kaum ataupun perbezaan budaya dan bahasa perlu diberikan perhatian yang sewajarnya, katanya ketika berucap merasmikan Dewan RC di Bagan Datu menurut laporan bernama. Zahid yang juga ahli parlimen Bagan Datu berkata, pemimpin perlu terus menyantuni rakyat di kawasan mereka, termasuklah golongan muda, sama ada yang bekerja di kawasan sendiri ataupun berada di luar negara. Jadi itu antara kenyataan ya daripada Zahid Hamidi, sahabat-sahabat semua. Namun apa yang lebih mengejutkan kita adalah kenyataan ya berbaur hasutan, kenyataan berbaur fitnah ya daripada Pesuruhjaya PAS Perak ini terhadap beberapa pemimpin, antaranya YB Ngakoming, ya Menteri Besar Perak dan juga timbalan Perdana Menteri termasuklah YB Hanayo. Jadi semua individu-individu yang dinyatakan dalam ceramah oleh Razman ini mempunyai jawatan yang tinggi dalam kerajaan dan juga mereka adalah pemimpin dalam kerajaan hari ini. Jadi kalau mereka saman, pastinya saman itu akan lebih besar ya, mungkin seperti yang saya katakan, mungkin 1 bilion ringgit itu logik ya untuk disaman kepada Pesuruhjaya PAS Perak ini yang tidak serik-serik ya melemparkan, menjajah fitnah dan sebagainya. Untuk YB Hana yang difitnahnya itu, dia sendiri juga telah mengaku salah. Jadi ini memudahkan mahkamah untuk menjatuhkan hukuman kepada Razman Zakaria ini kerana dia fitnah, dia mohon maaf dan mengaku terkilaf. Terkilaf maksudnya dia membuat kesilapan, dan kesilapan itulah sebenarnya yang membawa kepada fitnah yang beliau buat. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, singkat saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pengkam ke 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.